الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما. Rabb, ya Alhamdulillah, syukur kehadap Allah SWT kerana dengan rahmatnya juga kita semua masih diberikan kekuatan sehingga kita mampu lagi untuk bersiaran di Google Meet ni secara berjemaah, di mana dalam rangka kita untuk meneruskan program Jenasi Al-Quran Surah Taman Jawijaya, di mana pada malam ini kita memasuki siri yang ke-210. Alhamdulillah pada 10 Mac 2022. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, insya-Allah oleh kerana tuan-tuan pun dah menyertai dan tetamu kita pada malam ni pun sudah berada bersama-sama kita. Jadi rasanya dah sekarang ni pukul 9.42. Rasanya mainlah kita mulakan program kita pada malam ni dengan sama-sama kita buka dengan baca umul kitab Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seperti mana yang saya telah maklumkan kemarin, tetamu kita pada malam ni tidak lain tidak bukan adalah Ustaz Muhammad Ridwan bin Cik Man yang telah pun berada bersama-sama kita dalam Google Meet ini. Jadi untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Ustaz Muhammad Ridwan merupakan penampilan kali ketiga kita bersama-sama dalam program Generasi Al-Quran. Jadi kita ucapkan selamat datang kepada Ustaz yang pada malam ni sedang bersiaran di Barasta Cafe Bandar Pedah. Jadi rasanya Ustaz dah biasa dengan program kita, jadi saya tak perlu keterangkan apa yang kita nak buat dalam program ni. Dah semuanya tuan-tuan pun juga dah faham apa kita buat setiap hari. Jadi marilah kita sama-sama teruskan program kita pada malam ni dengan sama-sama kita membaca Al-Quran, 2 muka surat lagi Al-Quran. Di mana pada malam ni kita akan menyambung bacaan yang kemarin iaitu daripada surah Al-Ahzab. Jadi kita akan baca pada malam ni ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-35. 23 sampai 35 pada malam surah Al-Ahzab. Yang boleh kita baca di muka surat 421 dan juga 422. 421 dan muka surat 422. Jadi sebentar lagi saya akan mempersilakan kepada Ustaz Muhammad Ridwan untuk memperdengarkan bacaan ayat-ayat yang berkenaan untuk kita sama-sama dengar dan kita cuba ikut masing-masing di rumah masing-masing secara sendiri-sendiri di kediaman masing-masing, insya-Allah. Seterusnya selepas selesai Ustaz membaca ayat-ayat berkenaan, insya-Allah saya akan bacakan terjemahan bahasa Melayu ayat yang kita baca. Semoga kita dapat sedikit kepahaman daripada firman Allah dalam surah yang berkenaan. Selepas tu saya akan jemput sekali lagi Al-Quran Ustaz untuk memberikan tazkirah, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau tuan-tuan dah bersedia, insya-Allah kita akan mulakan. Jadi kalau tuan-tuan yang nak baca daripada skrin, insya-Allah saya akan tayangkan ayat yang berkenaan ayat 23 sampai 35 surah Al-Ahzab, insya-Allah. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, saya dengan ini mempersilakan Al-Quran Ustaz Muhammad Ridwan bin Cik Man untuk meneruskan program Generasi Al-Quran kita siri yang ke-210 malam ini. Silakan Ustaz. Alhamdulillah. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya dengar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara clear dan jelas. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Cikgu Rahim dan juga kepada seluruh muslimin dan muslimat yang bersama kita pada malam ini. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menzalihkan qalbu kita dan dicampakkan ke dalam qalbu kita hidayahnya, taufiknya dan cahayanya, insya-Allah. Allahumma shalli ala sayyidina. Terus kita mula insya-Allah sebab bateri saya minta maaf.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، إن الله كان غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها، وكان الله على كل شيء قديرا. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقل قولا معروفا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، إن الله كان لطيفا خبيرا. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما.
Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Alhamdulillah pada malam ni kita sudah dapat membaca dua lagi muka surat daripada Al-Quran, di mana pada malam ni kita dapat bersama-sama mengikuti bacaan yang diperdengarkan oleh Ustaz Ustaz Muhammad Ridwan bin Cikman, iaitu kita membaca surah Al-Ahzab ayat 23 sampai 35. InsyaAllah saya akan bacakan terjemahan dalam bahasa Melayu ayat yang kita baca sebentar tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku mohon perlindungan Allah dari syaitan yang direjam. Dan di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Dan di antara mereka ada pula yang gugur. Dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu. Dan mereka sedikit pun tidak mengubah janji. Semoga Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu kerana kebenarannya, dan mengazab orang munafik jika dia kendaki. Atau menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan Allah menghalau orang-orang kafir yang penuh dengan kejengkelan itu, kerana mereka juga tidak mendapat apa-apa keuntungan sekalipun. Cukuplah Allah yang menolong, menghindarkan orang-orang mukmin dalam peperangan. Dan Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Dan dia menurunkan orang-orang ahli kitab Bani Quraizah yang membantu mereka, golongan-golongan yang bersekutu daripada benteng-benteng mereka. Dan dia memasukkan rasa takut ke dalam hati mereka. Sebahagian daripada mereka kamu bunuh dan sebahagian kamu tawan. Dan dia mewariskan kepadamu tanah-tanah, rumah-rumah dan harta benda mereka. Dan begitu juga tanah yang belum kamu pijak. Dan Allah Maha Kuasa terhadap segala sesuatu. Wahai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, jika kamu inginkan kehidupan di dunia beserta perhiasannya, maka kemarilah agar aku berikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Dan jika kamu menginginkan Allah dan Rasulnya serta negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan pahala yang besar bagi siapa yang berbuat baik di antara kamu. Wahai isteri-isteri Nabi, jika ada di antara kamu yang mengerjakan perbuatan keji yang nyata, nescaya azabnya akan dilipat gandakan sebanyak 2 kali ganda kepadanya. Dan yang demikian mudah bagi Allah. Dan barang siapa di antara kamu, isteri-isteri Nabi, tetap taat kepada Allah dan Rasulnya serta mengerjakan kebajikan, nescaya kami berikan pahala kepadanya 2 kali ganda dan kami sediakan rezeki yang mulia baginya. Wahai Nabi, isteri-isteri Nabi, kamu tidak seperti perempuan-perempuan yang lain. Jika kamu bertakwa, maka janganlah kamu tunduk melemah lembutkan suara dalam berbicara sehingga membangkitkan nafsu orang yang ada penyakit di dalam hatinya. Dan ucapkanlah perkataan yang baik. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu. Dan janganlah kamu berhias serta bertingkah laku seperti orang-orang jahiliah dahulu. Laksanakanlah solat, tunaikanlah zakat dan taatlah Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah hendak menghilangkan dosa kamu, wahai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu daripada ayat-ayat Allah dan hikmah sunnah Nabi-Mu. Sesungguhnya Allah Maha Lembut lagi Maha Mengetahui. Sesungguhnya lelaki dan perempuan Muslim, lelaki dan perempuan mukmin, lelaki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, lelaki dan perempuan yang benar, lelaki dan perempuan yang sabar, lelaki dan perempuan yang khusyuk, lelaki dan perempuan yang bersedekah, lelaki dan perempuan yang berpuasa, lelaki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, dan lelaki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Allah telah menyediakan untuk mereka keampunan dan pahala yang besar. Sadaqallahul azim. Benarlah firman Allah yang Maha Agung. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita dah sama-sama dapat mendengar terjemahan kepada ayat daripada surah Al-Ahzab ayat 23 sampai 35 dalam bahasa Melayu. Jadi semoga dengan kita sama-sama dapat mendengar, semoga kita dapat faham apa yang Allah
perintahkan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang diberikan kita Al-Quran ini. Semoga dengan kepahaman itu akan meningkatkan lagi keimanan dan juga ketakwaan kita sehingga kita berusaha untuk menjadi seorang hamba Allah yang baik, insya-Allah. Semoga Allah reda kepada kita dan semoga kita mendapat ganjaran yang baik daripada Allah SWT. Allah sayangkan kita dan kita Allah reda untuk kita mendapat syurganya insya-Allah di akhirat nanti, insya-Allah. Jadi seterusnya kita teruskan program kita dengan slot full time kita, itu kuliah jam 10 kita. Jadi dengan ini saya mempersilakan sekali lagi Al-Fadhil Ustaz Muhammad Ridwan bin Cikman untuk memberikan tazkirah dalam siri kita yang ke-210 ini. Silakan Ustaz. Mana Ustaz pula? Ustaz terleh ke ataupun tadi Ustaz sebut macam kata bateri dia nak habis. Ustaz tadi sebenarnya bersiaran, Ustaz tadi ada kuliah maghrib di Bandar Pedah. Kemudian Ustaz bersiaran daripada Barasta Cafe Bandar Pedah. Tadi sebelum baca Quran tadi Ustaz kata macam bateri telefon nak habis. Jadi mungkin kerana tu Ustaz terleh, insya-Allah. Kalau mana pun kita tunggu kod nanti Ustaz muncul balik. Jadi sementara mengisi masa Ustaz tak join lagi tu, insya-Allah saya akan bacakan tafsiran daripada tafsir Jalalain dan seterusnya Sirah Nabawi, Syama'il Muhammadiyah, Asbabun Nuzul, nasihat dan pengajaran yang kita dapat daripada ayat yang kita baca sebentar tadi, insya-Allah. Pernikahan Rasulullah SAW dengan Zainab, tafsir Jalalain. Amsik alaika zaujaka wattaqillaha. Pertahankanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada Allah dalam hal mentalak. Ini muka surat 423. Tadi 421 dan juga 422. Semangat prajurit perang Khandaq. Tafsir Jalalain. Minal mu'minina rijalun sadaku ma'ahadullah alaihi. Antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang gigih bertahan bersama dengan Nabi SAW menempati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Faminhum man qada nahbahu. Maka di antara mereka ada yang mati atau terbunuh di jalan Allah. Wa minhum man yantaziru. Dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu perkara tersebut. Wa ma baddalu tabdilan. Dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya. Berbeza halnya dengan orang-orang munafik. Liyajziyallahu shadiqina bisidqihim wa yu'azzibal munafiqina insya'a. Sungguh supaya Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu kerana kebenarannya dan menyiksa orang-orang munafik jika dikendakinya seumpama dia mematikan mereka dalam kemunafikannya. Au yatuba alaihim innallaha kana ghafuran. Atau menerima taubat mereka, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Wa rahiman, lagi Maha Penyayang kepada orang yang bertaubat kepadanya. Wa raddallahu allazina kafaru, dan Allah menghalau golongan-golongan kafir yang bersekutu itu. Bi ghaizihim lam yanalu khaira, yang keadaan mereka penuh keburukan. Bagi mereka tidak memperoleh keuntungan apapun daripada orang-orang mukmin. Wa kafallahu al-mu'minina qital, dan Allah menghindarkan orang-orang mukmin daripada peperangan dengan mengirim angin besar dan para malaikat kepada golongan-golongan yang bersekutu.
Sirah Nabawi. Lalu Abu Sufyan mengirimkan delegasi kepada Bani Quraizah untuk mengajak mereka berperang keesokan hari. Mereka menjawab, sesungguhnya hari ini adalah hari Sabtu. Iaitu ketika kami tidak mengerjakan apa-apa di dalamnya. Pernah ada sebahagian daripada kami melanggar sesuatu pada hari tersebut. Kemudian dia mendapatkan musibah. Kami tidak akan ikut bersamamu memerangi Muhammad sehingga kamu memberi kami jaminan agar kami tidak begitu sahaja meninggalkan kami lalu pergi ke negerimu. Kaum Quraisy dan Ghatafan menyatakan, demi Allah sesungguhnya apa yang dikatakan Nu'aim bin Mas'ud tentang kamu adalah benar. Kemudian kaum Quraisy mengirim utusan kepada kaum Yahudi Bani Quraizah untuk mengatakan, kami tidak akan memberi jaminan kepadamu. Tidak satu pun daripada tokoh-tokoh kami. Jika kamu ingin berperang, keluarlah dan berperanglah. Orang-orang Bani Quraizah berkata, demi Allah, apa yang dikatakan Nu'aim benar adanya. Dengan demikian, semangat kedua belah pihak yang semula bertergoyah untuk bekerjasama akhirnya melemah dan mereka pun saling meninggalkan. Sementara itu, kaum muslimin berdoa, Ya Allah, tutuplah kelemahan kami dan amankanlah rasa gundah kami. Rasulullah SAW pun berdoa kepada Allah, Ya Allah yang menurunkan Alkitab dan yang maha cepat perhitungannya, kalahkanlah golongan-golongan yang bersekutu. Ya Allah, kalahkanlah mereka dan goncangkanlah mereka. Ya Allah Subhanahu Wa Taala kemudian mengirimkan angin putih meliung dan pasukan malaikat yang memporak-porandakan pasukan kaum kafir dan memasukkan ketakutan ke dalam hati mereka. Angin menyerang bekalan dan logistik serta menghancurkan kemah-kemah mereka. Angin dingin yang sangat menusuk juga menambah kesulitan mereka sehingga mereka pun bersiap kembali pulang. Selanjutnya Rasulullah SAW mengirim Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu untuk menemui orang-orang Quraisy dan kembali dengan membawa kabar tentang keadaan mereka. Ketika orang-orang Quraisy merasakan cuaca dingin yang sangat kencang, Huzaifah sama sekali tidak merasakannya. Bahkan dia seakan-akan sedang berada di bilik mandi, tempat pemandian air panas. Ketika kembali, dia mengkhabarkan tentang rancangan kepulangan kaum Quraisy, lalu tidur. Sirah Nabawi ini cerita tentang peperangan Khandaq ataupun peperangan Al-Ahzab yang mana kita telah dengar ceritanya sebelum ni, di mana Al-Ahzab itu maksud golongan bersekutu, di mana Yahudi Bani Quraizah telah cuba bersekutu dengan orang Quraisy untuk memerangi Rasulullah, tetapi kemudiannya gagal atas pertolongan Allah sehingga mereka berpecah, telah membentuskan kerjasama dan akhirnya mereka ditimpa dengan angin yang kencang dan sejuk, menyebabkan kepungan mereka terhadap Madinah di sekitar parit yang didirikan oleh Rasulullah, oleh pasukan Rasulullah dalam perang Khandaq tersebut tak dapat diseberangi dan akhirnya mereka kesejukan dengan angin sejuk yang Allah kirimkan menyebabkan mereka lemah dan akhirnya mereka kembali pulang, tak jadi berperang. Yang berikutnya daripada Sama'il Muhammadiyah. Baju besi Rasulullah. Daripada As-Saib bin Yazid, dia berkata sesungguhnya Rasulullah SAW pada waktu petang perang Uhud memakai dua baju besi. Sungguh baginda memakai kedua-duanya secara berpasangan. Hadis riwayat Tirmizi. Manakala daripada Asbabun Nuzul, firman Allah SWT di antara orang-orang yang beriman ada sekelompok lelaki. Diriwayatkan daripada Imam Muslim, At-Tirmizi dan sebahagian selain daripada mereka, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, pakcikku Anas bin An-Nadr tidak sempat ikut dalam peperangan Badar. Perkara ini terasa berat baginya sehingga dia berkata, aku tidak hadir dalam pertempuran pertama yang dihadiri oleh Rasulullah SAW. Jika Allah
memperkenankanku untuk ikut berperang bersama baginda Rasulullah SAW, maka Allah pasti akan melihat apa yang akan aku lakukan saat itu. Kemudian dia ikut dalam peperangan Uhud, dia pun ikut berperang. Sehingga kemudian terbunuh ketika ditemukan sekujur tubuhnya terdapat lebih daripada 80 luka. Antara bekas irisan pedang, tusukan tombak atau tembakan panah. Maka Allah SWT menurunkan ayat ini. Sebahagian lelaki yang jujur dengan janjinya kepada Allah. Surah Al-Ahzab ayat 23. Nasihat dan pengajaran. Antara perkara yang menentukan kemaslahatan para pengikut Rasulullah di setiap situasi adalah mengaplikasikan segala yang baik daripada umat-umat lain yang berguna serta tidak bertentangan dengan hukum dan kaedah syariat. Penolakan terhadap semua ini bererti jumud atau kolot yang tidak seiring dengan karakter Islam. Perkara itu sebagaimana tertulis dalam peraturannya yang abadi. Sebab itu sampaikanlah berita ini kepada hamba-hambaku yang mendengarkan perkataan lalu mengikut apa yang paling baik di antaranya. Surah Al-Zumar. Muka surat 422 ayat 31 sampai ayat 35. Dalam tafsir Jalalain firman Allah wazakirina Allah katsiran wazakirati a'addallahu lahum maghfirah. Lelaki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka keampunan daripada perbuatan-perbuatan maksiat mereka yang pernah mereka lakukan. Lelaki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka keampunan daripada perbuatan-perbuatan maksiat yang pernah mereka lakukan. Wa ajran aziman, dan pahala yang besar sebagai balasan amalan ketaatan mereka. Jadi dalam ayat ni jelas Allah menyediakan keampunan bagi lelaki dan perempuan yang menyebut nama Allah dan menyediakan pahala yang besar sebagai balasan amal dan pada ketaatan mereka. Berikutnya adalah tafsir daripada Ibnu Katsir. Firman Allah sesungguhnya lelaki dan perempuan, muslim lelaki dan perempuan, mukmin. Ayat ini menjadi dalil bahawa iman itu berbeza dengan Islam. Iman lebih khusus daripada Islam berdasarkan firman-Nya. Orang-orang Arab Badawi berkata, kami telah beriman. Katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman tetapi katakanlah kami telah tunduk Islam. Kerana iman belum masuk ke dalam hatimu. Surah Al-Hujurat ayat 14. Dan dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim daripada Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, seorang penzina ketika dia melakukan zina, dia tidak dalam keadaan beriman. Seorang penzina ketika dia melakukan zina, dia tidak dalam keadaan beriman. Iman dicabut daripada orang itu sekalipun tidak menjadikannya kafir mengikut ijma' kaum muslimin, maka hal ini menunjukkan bahawa iman lebih khusus daripada Islam. Iman lebih khusus daripada Islam. Firman Allah, lelaki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya. Makna kunut ialah ketaatan dengan tetap. Allah berfirman, dan laksanakanlah solat kerana Allah dengan khusyuk. Surah Al-Baqarah ayat 238. Laksanakanlah solat kerana Allah dengan khusyuk. Setelah Islam ada tingkatan yang mesti didaki, iaitu keimanan, dan daripada kedua-duanya ada terzahir kunut ketaatan. Lelaki dan perempuan yang benar, yakni jujur dalam perkataan, kejujuran ialah seperti yang terpuji. Oleh itu sebahagian daripada sahabat ada yang tidak pernah dusta baik semasa jahiliyah maupun setelah memasuki Islam. Dan kejujuran itu merupakan tanda keimanan. Sebaliknya dusta merupakan tanda kemunafikan. Sesiapa yang jujur, dia akan selamat. Seterusnya lelaki dan perempuan yang sabar. Ini merupakan karakter yang menguatkan jiwa, iaitu
sabar dalam menghadapi segala musibah, serta meyakini bahawa segala sesuatu yang telah ditetapkan Allah SWT pasti berlaku dan mesti dihadapi dengan kesabaran dan ketabahan. Sesungguhnya kesabaran itu saat goncangannya yang pertama, saat berlakunya musibah, iaitu saat-saat yang paling memberatkan, kemudian yang selanjutnya lebih ringan. Seterusnya lelaki dan perempuan yang khusyuk. Makna khusyuk ialah tenang, tenteram, tidak tergesa-gesa, merendahkan diri. Yang menorong semua itu ialah rasa takut kepada Allah dan merasa diawasi olehnya. Dalam hadis yang dinyatakan, beribadahlah kamu kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya, dan jika kamu tidak dapat melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Beribadahlah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya, dan jika kamu tidak dapat melihat Allah, maka sesungguhnya Dia melihatmu. Lelaki dan perempuan yang seterusnya, lelaki dan perempuan yang berpuasa. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah dinyatakan bahawa puasa itu ialah zakat tubuh. Iaitu untuk membersihkan dan menyucikan tubuh daripada sifat-sifat buruk mengikut tabiat maupun syariat. Puasa itu penting dalam mengawal nafsu. Maka terdapat hubungan dengan ayat setelahnya yang menyebutkan lelaki dan perempuan yang memelihara kehormatannya. Yang berikutnya adalah lelaki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, iaitu daripada hal-hal yang diharamkan dan perbuatan-perbuatan dosa. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Maksudnya Allah telah menyiapkan keampunan bagi dosa-dosa mereka dan pahala yang besar, iaitu syurga. Seterusnya saya bacakan daripada Riyadhus Shalihin. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, pernah datang para fuqara, seorang-orang fakir, kepada Nabi SAW seraya berkata, orang-orang kaya dengan harta benda mereka mendapatkan kedudukan yang tinggi, juga kenikmatan yang abadi, kerana mereka mendirikan solat seperti kami. Mendirikan solat Mereka puasa sebagaimana kami juga puasa. Namun mereka memiliki kelebihan disebabkan harta mereka, sehingga mereka dapat menunaikan ibadah haji dengan harta tersebut. Juga dapat melaksanakan umrah, bahkan dapat berjihad dan bersedekah. Lalu baginda bersabda, maukah aku ajarkan kepada kamu sesuatu yang apabila kamu ambil sebagai amal ibadat, kamu akan dapat melampaui hajat orang-orang yang sudah mengalahkan kamu tersebut. Dan tidak akan ada yang dapat mengalahkan kamu dengan amalan ini, sehingga kamu menjadi yang terbaik di antara kamu dan di tengah-tengah mereka, kecuali jika ada orang yang mengerjakan seperti yang kamu kerjakan amalan ini, iaitu kamu membaca tasbih subhanallah, membaca tahmid alhamdulillah, dan membaca takbir Allahu Akbar tiap-tiap selesai solat sebanyak masing-masing 33 kali. Tidak lama kemudian para fuqara muhajirin kembali kepada Rasulullah SAW dan berkata, ternyata teman-teman kami yang banyak harta telah mendengar apa yang telah kami kerjakan tersebut, lalu mereka mengerjakan seperti itu. Rasulullah SAW bersabda, itu adalah keutamaan Allah yang diberikan kepada siapa saja yang dikenakinya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis tersebut memberikan pelajaran. Yang pertama, dorongan kepada para sahabat untuk membuat kebaikan dan berlumba-lumba dalam melaksanakannya. Yang kedua, bentuk kebaikan itu sangat banyak dan banyak pula jalan untuk meraih pahala Allah SWT. Berikutnya hadis Nabawi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, puasa itu benteng. Maka orang yang melaksanakannya janganlah berbuat rafas kotor dan jangan pula berbuat bodoh. Apabila ada orang yang mengajaknya berkelahi atau menghinanya, maka katakanlah, aku sedang berpuasa, sampai 2 kali. Dan demi zat yang jiwa berada di tangannya, sungguh bau mulut orang yang sedang puasa lebih harum di sisi Allah SWT daripada harumnya minyak kasturi.
Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, sebab dia meninggalkan makanannya, minuman dan nafsu syahwatnya kerana aku. Puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Dan tiap-tiap satu kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan yang serupa. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis kursi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tiap-tiap amalan anak Adam dilipat gandakan pada pahalanya. Satu macam kebaikan diberi. Satu kebaikan diberi pahala 10 hingga 700 kali ganda. Allah SWT berfirman, kecuali puasa, kerana puasa itu adalah bagiku dan akulah yang akan memberikannya pahala sebab ia telah meninggalkan nafsu syahwatnya dan makannya kerana-Ku. Dan bagi orang yang puasa ada dua kebahagiaan. Kebahagiaan ketika dia berbuka dan kebahagiaan ketika dia bertemu dengan Rabb-Nya. Sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah daripada bau wangian kasturi. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah kita dah dapat mendengar apa yang dicatatkan di dalam hadis Nabawi, hadis kursi, tafsir jalan lain, asbabun nuzul dan sebagainya pada ayat yang kita baca tadi, ayat yang ke-22 sampai 35. Alhamdulillah. Saya pun tak perhati tadi kat skrin ada ustaz masuk. Ustaz tak ada. Maknanya bateri ustaz memang habis dah tadi. Itulah kalau tuan-tuan sedar, ustaz tadi ustaz sebut kata bateri lemah. Ustaz berada di Barasta Cafe Bandar Pedah. Kemudian sebab tu kita dengar tadi masa ustaz baca ayat-ayat berkenaan, nampak ustaz baca secara yang cepat kerana takut bateri habis. Tapi malangnya bateri tersebut habis, jadi nampaknya ustaz rasanya dah tak bersiaran dengan kita sampai habis insya-Allah. Jadi untuk tuan-tuan dan puan-puan, suka saya maklumkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang mengikuti program Generasi Al-Quran pada hari Selasa bersama dengan Ustaz Syahidan bin Ilyas. Jadi ada tuan-tuan dan puan-puan yang bertanya kepada Ustaz mengenai masalah apa tuan-tuan dan puan? Masalah anak angkat yang menjadi anak susuan. Anak angkat yang menjadi susuan, anak susuan. Karena ketika itu kita baca surah Al-Ahzab cerita mengenai anak angkat kepada Rasulullah Zaid yang menjadi anak angkat. Jadi Ustaz cerita mengenai anak angkat. Kemudian ada ahli jemaah yang bertanya kepada Ustaz mengenai status anak angkat yang merupakan anak susuan. Jadi tuan-tuan, Ustaz kata Ustaz tangguhkan jawapan, kemudian Ustaz ada hubungi saya memberikan jawapannya. Kerana tuan-tuan ada yang bertanya bagaimana dari segi harta pusaka. Kalau kata ibu dan ayah angkat dia tak ada anak yang lain, jadi adakah anak angkat dapat harta daripada peninggalan ibu dan ayah angkatnya? Ada pula yang bertanya, boleh ke anak angkat susuan menjadi wali kepada saudaranya daripada ibu dan ayah susuannya, ibu susuan dia tersebut. Jadi adakah dia boleh menjadi wali? Kalau tak ada wali yang lain, maksudnya tak ada saudara lelaki yang lain, jadi anak perempuan kepada ibu angkatnya yang merupakan ibu susuannya, boleh jika anak angkat lelaki tersebut menjadi wali. Yang ketiga apa dah? Harta wali, lagi satu saya lupa dah apa yang tanya. Tapi jawapan Ustaz, suka saya maklumkan mengenai jawapan Ustaz. Jawapan Ustaz yang Ustaz berikan, yang Ustaz rujuk, sebenarnya anak angkat ni status dia tetap anak angkat walaupun dia menjadi anak susuan. Cuma beza anak angkat susuan dengan anak angkat tak susuan, anak angkat susuan ni ada dua perkara yang istimewa dalam keluarga tersebut. Yang pertama, anak tersebut dikira sebagai mahram yang mana tak boleh kahwin dengan saudara susuannya yang lain dan juga dengan ibu angkat ataupun ibu angkatnya.
Yang kedua, dari segi aurat. Jadi dia tak ada aurat. Aurat dia seperti aurat muhrim dengan saudara susuan yang lain. Jadi dua perkara saja. Yang lain-lain tadi dari segi harta, dia tidak mewarisi harta peninggalan ayah dan mak angkat susuannya tersebut. Jadi kalau ayah dan mak angkat susuannya meninggal, harta pusaka tersebut adalah mengikut faraid. Jadi mungkin ada ibu, ayahnya masih hidup, mungkin ada saudara-saudara lelaki dia yang masih hidup dan yang lain-lain yang mana berhak untuk menerima pewarisan daripada hartanya, maka mereka lebih berhak, tetapi anak angkat tidak berhak. Begitu juga anak angkat susuan tak boleh jadi wali kepada saudara susuannya yang lain. Hanya dua saja, iaitu sebagai boleh sebagai mahram, maksud dia tak boleh kahwin dengan saudara susuannya ataupun saudara angkat dia, dan juga dari segi aurat. Jadi aurat dia seperti aurat saudara sendiri. Jadi demikianlah jawapannya. Jadi harap tuan-tuan jelas mengenai persoalan yang ditanyakan, dan jawapan yang diberikan oleh Al-Ustaz Syahidan bin Inas, iaitu guru pendidikan Islam daripada SMK Bandar Baru Pedah, yang telah menyampaikan tazkirahnya pada hari Selasa yang lepas, iaitu pada 8 hari bulan Mac yang lepas. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pasalnya Ustaz Muhammad Ridwan daripada Bandar Baru Pedah tadi, dia kata kalau nak balik ke rumah pun 25 minit juga. Jadi wallahualam, saya rasa tak join dah. Jadi kita pun tak boleh tunggu dah, nak menanti dah. Mungkin tak dia kalau dia sampai rumah nanti, rasanya kita tak dapat tunggu dah. Kadang kalau tidak jenuh. Siapa yang nak bercakap kat sini, saya pun tak pandai nak bertazkirah. Jadi saya rasa cukuplah program kita untuk malam ni. Semoga ya. Kita akan teruskan lagi program kita insya-Allah pada malam esok, iaitu siri yang ke-211 bersama-sama dengan Al-Fadil Ustaz Ahmad Nasri bin Muhammad Nasir akan bersama-sama kita insya-Allah. Ahmad Nasri bin Muhammad Nasir, guru pendidikan Islam juga daripada sekolah, saya rasa Alma kot, daripada sekolah kebangsaan Alma, yang menetap di Sungai Bakar, insya-Allah akan bersama kita pada malam esok. Insya-Allah kita tutup program kita dengan dengan membaca doa Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma nas'aluka lisanan ratiban bi dzikrik wa qalban mahmuman bi syukrik wa badanan hayyanan layyanan bi ta'atik. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami lidah yang lembut basah kerana mengingatimu dan menyebut nama-Mu. Hati yang penuh segan mensyukuri nikmat-Mu dan tubuh badan yang ringan menyempurnakan ketaatan kepada perintah-Mu. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa nas'aluka qalban khashi'a wa nas'aluka ilman nafi'a wa nas'aluka yaqinan shadiqa wa nas'aluka dinan qayyima wa nas'aluka al-afiyata min kulli baliyah wa nas'aluka tamamal ghina linnas wa hab lana quwwatal imani bik hatta la nakhafu wa la narju ghairaka wa la na'budu syai'an siwak. Ya Allah, kurniakanlah kami iman yang sempurna, hati yang khusyuk, ilmu yang berguna, keyakinan yang benar-benar mantap. Ya Allah, kurniakanlah kami cara hidup
Najidin yang jitu dan unggul. Selamat dari segala mara bahaya dan petaka. Kami mohon ya Allah kecukupan daripada segalanya sehingga tidak sampai kami terpaksa meminta-minta daripada orang lain. Berikanlah kami ya Allah iman yang sebenar-benarnya sehingga kami tidak lagi gentar mengharap dan menyembah selain daripadamu. Waja'al yadaka mabsutatan alaina wa ala ahlina wa auladina wa ma ma'ana birahmatik wa la takilna ila anfusina tarfata ain wa la aqalla min zalika ya ni'mal mujib. Kembangkanlah lembayung rahmatmu ya Allah kepada kami, keluarga dan anak-anak kami serta siapa saja yang bersama kami. Janganlah ya Allah engkau biarkan nasib kami ditentukan oleh diri kami sendiri. Walaupun kadar sekelip mata sekalipun atau kadar masa yang lebih singkat dari itu. Ya Allah, ya Tuhan kami. Engkau Tuhan yang maha memkenankan segala permintaan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selawat dan restumu untuk junjungan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang mulia, dan kepada keluarga baginda dan para sahabat baginda seluruhnya. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha bi'adika khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil laili wa tukhrijul hayya minal maiti wa tukhrijul maita minal hayy wa tarzuqu man tasha bighairi hisab. Allah min hadza ikbalu lailik wa idbaru naharik wa aswatu du'atika faghfir lana. Ya Allah, menyilanglah malam ciptaanmu dan beredarlah pada siangmu. Ya Allah, ya Tuhanku, inilah keluhan suara dan permintaan daripada para pendakwah agamamu. Maka oleh itu ampunkanlah segala dosa-dosa kami. Allahumma innaka ta'lamu anna hazil qulub qad ijtama'at ala mahabbatik waltaqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syariatik. Ya Allah, Engkau mengetahui bahawa hati-hati ini berkumpul kerana mengasihimu, bertemu untuk mematuhi perintahmu, bersatu memikul beban dakwahmu. Hati-hati ini telah mengikat janji setia untuk mendaulat dan menyokong syariatmu. Fawassikillahumma rabitataha wa adimuddaha wa adiha subulaha wa mla'aha binurika allazi la yakhbu wa syarah suduraha bifaidil imani bika wa jamili tawakkuli alaik wa ahiha bimaghfiratik wa minha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'mal nasir. Maka eratkanlah ikatannya, kekalkanlah kemesraan antara hati-hati ini, tunjukkanlah kepada hati-hati ini jalan yang sebenar, penuhkanlah hati-hati ini dengan cahaya Rabbanimu yang tidak kunjung padam. Lapangkanlah hati-hati ini dengan limpahan iman dan keyakinan serta keindahan tawakal kepadamu. Suburkanlah hati-hati ini dengan pengetahuanmu yang hakiki. Jika engkau takdirkan kami mati, maka matikanlah pemilik hati-hati ini sebagai para syuhada dalam perjuangan agamamu. Engkaulah sebaik-baik sandaran dan sebaik-baik penolong. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan tasbih, iqrarah dan suratul as. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah
Allahumma zakirna minhu ma nusina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya minta maaf sekali lagi untuk malam ni tadi Ustaz sebenarnya untuk Haji Yaakob dan kawan-kawan yang baru menyertai program ni. Tadi sebenarnya Ustaz Muhammad Ridwan kita ada menyertai program kita daripada bersiaran daripada Barasta Cafe di Bandar Baru Pedah kerana dia ada kuliah maghrib di Bandar Baru Pedah. Tetapi selesai saja Ustaz baca Quran, dia punya bateri, Ustaz punya bateri lemah habis. Jadi terputus. Jadi Ustaz tak sempat balik ke rumah dia. Jadi maka kita bacalah apa yang terdapat di dalam Al-Quran dan juga terjemahan dan juga tafsiran yang ada di situ. Jadi kita akan bersiaran lagi pada malam esok dengan Ustaz yang berikutnya itu Ustaz Ahmad Nasri bin Muhammad Nasir. Juga guru Kementerian Pendidikan Malaysia yang sekarang ini menetap di Sungai Bakap. Jadi insya-Allah Ustaz Ahmad Nasri akan bersama kita pada malam esok. Jumpa lagi pada malam esok. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam. Terima kasih Cikgu Rahim. Beritahu. Mau balik surau. Sudah, saya pun tak sempat nak pergi mesyuarat lah. Nak bersiaran. Kata putih pula, Ustaz punya bateri pula habis. Allah Akbar.